Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita di dalam majlis ilmu, yang mana ianya merupakan majlis yang terbaik untuk kita menambahkan siri amalan-amalan yang terbaik, kerana Allah menjaminkan orang-orang yang bagi penuntut ilmu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dipermudahkan baginya jalan ke syurga. Dan kita mengharapkan kita di kalangan hamba-hamba yang mana Allah permudahkan bagi kita jalan ke syurga, berdalilkan hadis Rasulullah mengatakan, bersabda, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Dan insyaAllah Allah pemudahkan bagi kita semua jalan ke syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita telah membicarakan dalam bab ini dalam buku yang bertajuk Syarah Kitab Al-Jami' ya, yang dikarangkan oleh Syekh Abdullah ibn Abdul Rahman Al-Bassam, yang diambil daripada kitab Bulughul Maram yang dikarangkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan mudah-mudahan Allah berikan keampunan dan kebaikan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Bahkan kita mengharapkan kita termasuk di kalangan orang yang dipermudahkan bagi kita jalan ke syurga dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada pelajaran lepas kita telah menerangkan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan siri doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sentiasa menjaga kita. Ya, kerana tuan-tuan dan puan-puan merupakan satu fitnah yang besar apabila kita tidak mengenal pencipta kita dengan sebaik-baiknya. Yakni kita tidak tahu kedudukan Allah itu sebagai Tuhan yang tempat kita bermunajat, yang tempat kita memohon. Kalau kita tahu betapa agungnya Allah itu, kita tidak akan memohon kepada selain daripada Allah. Sayangnya masyarakat kita ya terlupa bahawa mereka tertipu dengan beberapa janji-janji di kalangan orang yang tidak bertanggungjawab, yang menjadikan bahawa selain daripada Allah tempat memohon, tempat mereka meminta, dan akhirnya mereka ditenggelamkan dalam kesesatan. Yang paling menakutkan kesesatan itu adalah kesesatan syirik. Kesesatan syirik. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kita dah belajar punya lamanya kita belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tiba-tiba kita telah dipengaruhkan dengan fahaman-fahaman salah yang membawa kepada kita mengikut rentak-rentak orang-orang yang jahil, orang-orang yang telah menzalimkan diri mereka dengan mencipta agama ataupun mengada-ngadakan agama yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhadapan dengan fitnah pada hari ini, di antaranya yang berkaitan dengan gerakan-gerakan yang dianggap sebagai gerakan Islam, golongan tarikat, golongan-golongan sufism yang melampaui batas, yang telah mengambil syariat baru yang dijalankan yang bukan didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, misalnya tarikat Naqsyabandi, ya, Al-Haqqani, yang mana ianya merupakan di antara tarikat-tarikat yang berbahaya yang mengajar kepada kesesatan. Oleh kerana itu minta lindung kepada Allah dari kejahatan perkara-perkara tersebut, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari amalan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung balik pelajaran kita yang masih kita membicarakan berkaitan dengan doa pada muka surat 355. Berdoa dengan Asma'ul Husna. Berdoa dengan Asma'ul Husna adalah satu perkara yang penting untuk kita bertawassul. Amalan-amalan soleh kita
ialah dengan berdoa dengan nama-nama Allah yang terbaik. Ya, berdoa dengan nama-nama Allah yang terbaik. Yang mana hadis yang keempat 114 dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah bi ismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ijabah. Ya, bihi ajaba. Nabi pernah mendengar seorang lelaki berdoa. Nabi pernah mendengar seorang lelaki berdoa dengan maksudnya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan persaksianku bahawa engkaulah Allah yang tiada sembahan yang benar selain engkau yang Maha Esa. Tempat bergantung segala makhluk. Tempat bergantung segala makhluk. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tiada satu pun makhluk yang setara dengannya. Setelah mendengar doa itu, baginda bersabda, sesungguhnya orang itu telah meminta dengan namanya yang jika dia minta dengan nama itu, nescaya dia akan mengabulkannya. Dan jika ada yang berdoa dengannya, nescaya Allah mengabulkannya. Ya, ini di antara perkara yang besar. Ya, Imam yang meriwayatkan hadis ini, Imam hadis yang disahihkan oleh Ibn Hibban, yang mengisyaratkan rupanya selama ini kita kena faham beberapa perkara yang berkaitan dengan doa-doa mustajab. Bila kita menyaksikan kembali, di antara sebab doa-doa mustajab itu adalah pertama dari sudut lafaz dia. Lafaz betul, maka ianya menjadikan ia mustajab. Yang kedua, perbuatannya betul. Ya, cara kita berdoa itu betul. Ya, maksudnya bukan sambil lewa. Ya. Yang ketiga, waktu yang betul. Waktu yang dikategorikan waktu mustajab. Maka kita gunakan ketiga-tiga ni. Tapi kalau tiba-tiba ketiga-tiga ini bergabung, ya, perkataannya, ya, kemudian masanya dan caranya, ya, maka itu amat penting sekali. Bayangkan bila dah kita doakan dengan waktu-waktu, tempat, masa dan juga caranya, maka kita dikategorikan sebagai orang yang bakal menerima doa mustajab. Jadi mudah-mudahan Allah terima doa kita. Okey, kita lihat kandungan hadis muka surat 356. Pertama, ucapan yang tersebut, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan persaksianku bahawa engkaulah Allah, sumpah yang disertai pengharapan dan ketundukan. Maknanya, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan segala keberkatan sifat-sifat mulia yang engkau miliki. Doa ini tidak menyebabkan permintaan yang diinginkan kerana memang tidak ada keperluan untuk menyebutkannya. Ya, maksudnya dalam siri berdoa ni kita mengagungkan Allah dahulu. Ya, ia merupakan satu adab cara kita berdoa kepada Allah. Jadi bila seorang itu menyebutkan perkataan, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan persaksian bahawa engkaulah Allah, yang mana dalam hadis mengisyaratkan bahawa Allah pernah, dalam hadis mengatakan, Allah mengatakan, hamba-Ku tahu, ya, ada orang yang, ada Tuhan yang akan mengabulkan doanya. Atau begitu maksudnya, ya, mengabulkan taubatnya, mengabulkan doanya. Dia tahu bila kita khususkan doa itu kepada Allah, berarti secara kasar doa kita ini termasuk dalam kategori doa seorang hamba yang fakir,
memohon kepada Tuhan yang Maha Agung. Ya, gitu. Kemudian, kedua, ucapan tersebut, engkaulah Allah, tiada sembahan yang sebenar selain engkau, termasuk bertawasul dengan amal soleh yang diperbolehkan, bahkan disenangi. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf dengan maksudnya, dan kepunyaan Allah lah segala nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan mengguna nama-nama tersebut. Ya, jadi dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa kedudukan kita menggunakan bertawasul seperti mana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan satu cara yang betul. Ya, merupakan satu cara yang betul. Bila kita bertawasul, kerana hukum tawasul ini adalah hukum istihbab. Maksudnya, kita menggunakan nama Allah tetapi hukumnya istihbab. Bertawasul dengan suatu perkara itu menjadi wajib. Ya, menjadi wajib. Ya. Suatu perkara yang kita nak tawasul itu yang menjadi wajib. Okey. Jadi dalam bertawasul atas perkara yang wajib, maka ianya ada 3 perkara. Ya, 3 perkara sahaja. Cara bertawasul yang dibenarkan. Okey, cara tawasul yang dibenarkan. Pertama, diambilkan daripada hadis Rasulullah SAW dari kisah orang yang terkurung di dalam gua. Ya, mereka bertawasul dengan amalan-amalan soleh. Okey. Yang kedua, mereka yang disebutkan bertawasul seperti mana para sahabat bertawasul kepada orang yang soleh, yang mana orang yang soleh itu seperti mana Saidina Umar bertawasul kepada bertawasul kepada Abbas yang masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Ya, orang tu benar-benar soleh yang masih hidup. Maka dia berdoa meminta Abbas mendoakan. Tahu kisah hadis itu bahawa mereka meminta Abbas mendoakan dalam peristiwa kemarau. Ya. Yang ketiga, bertawasul dengan Asmaul Husna, dan ini yang kita bahaskan, bertawasul dengan Asmaul Husna yang diarahkan oleh Rasulullah SAW dan dibenarkan dalam hadis-hadis. Baik. Tiada satu pun zikir yang lebih afdal dari kalimah yang mulia. Kerana di dalamnya terkandung persaksian akan keesaan Allah dan larangan untuk menyekutukannya. Okey. Tidak ada satu kalimah yang lebih besar, lebih afdal apabila kita mengesakan Allah. Oleh kerana itu afdalul zikr la ilaha illallah itu, sebaik-baik zikir itu la ilaha illallah. Kerana apa? Kerana kalimah tauhid merupakan kalimah yang agung. Kalimah tauhid mengesakan Allah, disebabkan kalimah tauhid ini seorang itu dimasukkan ke dalam syurga. Ya. Man kana akhiru kalimah man kana fi akhiri. Macam mana hadis tu? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimah yang disebutkan la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang ini sifat yang terbaik. Kerana orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah itu ialah kedudukannya mereka itu di kalangan sifat-sifat husnul khatimah. Baik. Kemudian ketiga, makna yang Maha Esa iaitu keesaan yang sebenarnya di dalam rububiyah, uluhiyah, nama, sifat-sifatnya. Dialah zat yang terkumpul padanya seluruh bentuk kesempurnaan. Allah tempat bergantung dan menyelesaikan segala keperluan sehingga seluruh manusia sangat memerlukannya untuk mengatasi perkara yang dihadapi kerana dialah zat yang maha berkuasa untuk menyelesaikannya.
Tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga yang Maha Esa. Saya nak terangkan perkara ini melainkan jiwa-jiwa kita kena betul-betul memahami siapa dia Tuhan. Kalau kita tidak memahami Allah itu sebagai Tuhan dengan sifat yang maha agung yang disebutkan dalam Al-Quran begitu banyak. Yang zat yang maha suci ini yang berada di atas arash, kita mengisbatkan kehebatan, kemuncak segala kehebatan, baru kita dapat menghayati kalimah la ilaha illallah ini dengan kalimah yang betul. Kalau kita sebut la ilaha illallah pun tidak ada terdetik di dalam jiwa kita, maka berarti kita berhadapan dengan masalah yang besar. Mengenal pencipta dengan tidak mengenal sebenar-benarnya. Itu masalahnya. Oleh kerana itu bila kita menyebutkan kalimah Allah tidak terasa, bila kita menyebutkan ke sifat rububiyah Allah kita tak terasa kehebatannya, itu ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menyebutkan harimau, bila kita sebutkan, kita tengok dia, cukup kalau kandang tu dah terbuka sikit, berdebar rasanya. Ada perasaan berdebar. Itu kita tahu kedudukan harimau. Bila dia mengaum tu bergetar jiwa kita. Itu dah kita tahu kedudukan harimau. Belum lagi dia kalau dilepaskan ke kandang, kita dalam keadaan takut, itu baru kita tahu kedudukan harimau. Ular, kita nak bagi contoh, ular. Kita dengar tak ada apa lagi. Tapi bila kita tengok ular, kita dah rasa cemas. Dia cabut lari, takut. Itu kita tahu kedudukan ular. Dicerita pula dengan ular tedung, kita rasa, ular tedung, ular sawa. Jadi ada perasaan takut dalam jiwa kita. Berarti kita telah mengenali ular dengan sebenar-benarnya. Tetapi bagaimana kita mengenali pencipta kita? Ini persoalannya yang kita nak membicarakan. Kenapa? Bila disebutkan Allah, kita tidak bergentar pun. Tidak ada perasaan takut. Bila kita melihat penciptaan langit dan bumi, ciptaan bintang, planet, matahari yang tidak ada bertiang, kita tidak pernah merasa bergetar pun jiwa kita dan merasakan keagungan Allah. Ini adalah masalah iman kita. Oleh kerana itu kalau kita baca ni makna yang Maha Esa, kita tak akan tenggelam dalam kefahaman tersebut, melainkan kita telah mengiktikadkan, meyakini bahawa kedudukan Allah yang maha hebat, yang maha agung dan yang maha segala-galanya. Seolah-olah kita telah bersedia untuk mengorbankan diri kita di jalan Allah. Kita bersedia untuk as-sam'u wa ta'ah, mengikut arahan-arahan Allah. Dan di dalam minda kita terdapat bahawa itulah kuasa yang paling besar, kuasa yang paling hebat dan kuasa yang tidak mampu untuk ditandingi. Itulah Allah. Jika ada tenggelamnya jiwa kita dalam bentuk yang begitu, maka kita akan faham apa yang saya akan baca. Kalau tidak, kita hanya sekadar membaca, cuba nak memahaminya sahaja baru. Okey. Jadi, ketiga makna yang Maha Esa, iaitu keesaan yang sebenarnya di dalam rububiyah. Subhanallah. Saya bila sebut rububiyah tu dah kita terbayang. Betapa hebatnya Allah Ta'ala, yang mana sifat itu memang tak ada pada makhluk. Keesaan dari sudut rububiyah, dari sudut penciptaan, pentadbiran, hidup dan mati, segala-galanya hanya milik Allah. Kita esakan bahawa dialah Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak faham kalau kita tidak faham kenapa kita kena menyembah Allah. Kerana sifat itu dah ada kepada rububiyah, kepada ketuhanan. Sifat yang layak. Bagaimana kita boleh mentaati seorang bos? Disebabkan kita tahu dia bosku. Bosku pula. Dia seorang bos, ketua aku. Maka kita kena taat pada dia, ikut arahan. Kenapa? Dia kata begitu, kita kena buat. Dia bos yang tertinggi. Mungkin dengan pegawai-pegawai bawah tu kita tak kisah. Tetapi disebabkan dia bos yang tertinggi, maka kita akan full ketaatan kita, mutlak ketaatan kita. Begitu juga dengan bila kita menyebutkan rububiyah, ketuhanan Allah hanya dimiliki oleh
Allah yang Maha Agung. Mungkin tuan-tuan boleh bersama dengan saya dalam memahami perkara tersebut. Keyakinan kita kepada Allah ini yang menyebabkan jiwa kita tenang, kita merasa selesa, ya. Ini di antara sebabnya bila kita kenal rububiyah Allah dengan sebenar-benarnya. Orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka percaya kepada rububiyah Allah, tetapi kerububiyahannya tidak seperti yang difahamkan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Rububiyah mereka terhad. Bila disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika ditanyakan kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi ini, mereka menjawab Allah. Tetapi di akhir ayat tu, kenapa mereka memilih yang lain? Berarti mereka tidak meletakkan Allah taraf yang tinggi. Saya bagi contoh lagi. Kita bila nak pergi berjumpa dengan doktor, kita nakkan doktor spesialis. Pakar. Bawalah doktor lain, kita takkan iktiraf. Kami nak doktor pakar. Kami sanggup bayar berapa banyak pun kami nak doktor pakar. Kan? Dengan arti kata kepakaran itu menyebabkan kita merasa tenang, kita harapkan kepada doktor itu dapat menyelesaikan problem kita. Pakar. Kita tak nak doktor-doktor lah, doktor yang klinik-klinik biasa. Tak nak. Saya nak spesialis dalam bahagian ini. Tuan-tuan dan perempuan, kalau spesialis, kita nak sakit apalah teruk-teruk, rupanya sendinya dia buat, kata habis, sadaqallahul azim, selesai. Kita dah bengkak-bengkak, dah tak larat, tak boleh tidur, tiba-tiba pergi klinik kata berat ni kan. Kalau pergi bomoh dengan penipunya, ya kena sampuk lah apa, pergi klinik, ya klinik pun tak erti nak buat, pergi spesialis, dia usik aja time, habis cerita. Agak menarik dalam bab ini. Ya, menarik. Ya, saya teringat dalam kisah berjumpa dengan doktor pakar. Apa-apa pun kita dalam siri rawatan, misalnya rawatan orang yang sakit, kena rasuk ni, kita kata pergi jumpa doktor dulu. Sampai doktor pakar, uji MRI tu kita nak tengok. Ya, jangan terus pergi jumpa ustaz ke orang yang bahagian perubatan tradisional. Tak usah. Ya, pergi jumpa doktor-doktor ni dulu. Sampai doktor tu dah nampak tak tahu juga, doktor pakar ni dah nampak tak tahu juga, maka di sana mereka akan bagi pandangan mereka. Di situ kita main peranan. Saya teringat pasal alhamdulillah saya pernah dipanggil waktu salah satu hospital spesialis. Ya, setelah dia nak menyelesaikan masalah orang ni, tak boleh. Ya, dia tak tahu dah scan dah tu MRI, dia tak nampak. Maka doktor pakar ni minta, ustaz minta tolong datang. Dan saya telah benarkan ustaz bawa apa saja. Apa nak bawa? Ayat Quran tu je lah bawa. Ya. Dan bawa kawan-kawan ke dibenarkan. Maka saya pun pergi. Ya. Saya kata dah check dah semua. Dah. Kerana bagi saya kalau seorang tu tidak check, maka saya tak nak. Saya kata pergi check doktor. Pergi check doktor dulu. Sampai ke puncak jumpa spesialis dan cari maklumat. Jangan jumpa bomoh-bomoh. Jangan jumpa saya ke apa. Tak nak. Itu kaedah bagi orang yang faham, kaedah-kaedah yang begini. Kerana kita pernah lihat seorang tu dah berjumpa bomoh, sampai tahap kemuncaknya baru dia jumpa pergi hospital, didapati kanser dia dah stage 3. Ya, tu dah melampau. Ya, terlampau sangat pergi ke jumpa bomoh-bomoh. Bomoh ni dia bukan reti apa pun. Ya, menipu je banyak. Ya, maka berlakulah. Jadi bila kita tengok tu apa sebabnya? Kita baca ruqyah kita. Baca ruqyah pun tak ada kesannya. Ya. Dan kita study kerana alhamdulillah melalui berbagai perkara pengalaman tu dah mengajarkan kepada kita. Ya, pengalaman tu juga main peranan untuk mengenali dia ni sakit ke tidak. Ya, sakit ke tidak. Macam mana makan ubat itu tak sihat, makan ni tak sihat, cek MRI tak sihat, berbagai-bagai dah tak sihat. Ini bukan masalah. Dia sama ada dua masalah. Dirasuk oleh jin, satu. Ataupun dirasuk oleh hawa nafsu dia tu. Apa dia hawa nafsu dia? Ya, pura-pura sakit. Kalau pura-pura sakit, tuan-tuan dan perempuan, masuk MRI pun takkan sihat. Ya. Jumpa orang-orang perawat tradisional ke ataupun ruqyah ke, tak akan sembuh.
Pasal dia pura-pura. Sakit tipu-tipu. Bawa apa pun takkan jadi. Kecuali bawa ke tali gantung. Mungkin dia, saya tipu. Kan? Pasal bila kita dah saksikan, lepas tu kita tanya, kita telitikan balik apa yang dicakap. Teliti, tanya, pusing. Oh, baru kita jumpa bahawa dia nakkan perhatian. Habis cerita. Ya. Dia nak seorang ambil perhatian pada dia. Selama ni orang buat dek aja kat dia. Jadi bila dia sakit adalah orang tengok-tengok dia ambil perhatian. Oh, itu sahaja. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, dalam bab-bab yang begini amat penting untuk kita faham bahawa seorang spesialis itu amat penting untuk memastikan kedudukan sakit seseorang. Dan kita bila membicarakan tentang Allah, kemuncak spesialis, kemuncak kehebatanlah kita sebutkan. Tidak ada satu yang lebih hebat kerana dia pencipta, maka dia tahu kedudukannya. Maka kemuncak inilah yang disebutkan dalam bab yang kita bicarakan ini ialah makna yang Maha Esa, iaitu keesaan sebenarnya dalam rububiyah penciptaan Allah. Yakni penciptaan yang Allah lakukan. Kehebatan dia sebagai Tuhan tu. Saya nak sebut sampai tak mampu untuk menyebutkan kerana kita hanya mampu untuk merasakan bahawa kehebatan Allah itu amat dahsyat. Ya, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan puji, ya, spesialis tu hebat kan, suka kita. Atau pemain bola tu hebat, ataupun pemimpin tu hebat. Begitu juga dengan kedudukan Allah yang maha-maha hebat, yang tidak ada tolok bandingnya. Baik. Jadi uluhiyah, keesaan dari sudut ubudiyah pengabdian kita kepada Allah yang disebutkan uluhiyah, maka ianya sudah mesti, ya, kerana dalam bab inilah ramai yang syirik kepada Allah kerana tidak mengenali keesaan Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian nama-nama serta sifat-sifatnya. Ya, nama-nama Allah yang maha hebat, yang maha pengasih, yang maha penyayang, 99 nama yang diberikan kepada kita berkaitan dengan sifat-sifatnya yang maha agung. Oleh kerana itu nama Allah itu dikaitkan dengan sifat-sifatnya yang maha agung. Ya, yang mana nama ini adalah amrun tauqifi yang mesti ada dalil. Nama Allah tidak boleh sesuka hati kita nak letak nama Allah. Tak boleh. Ya. Yang mana diajarkan kepada kita yang disebutkan dalam Al-Quran 99 nama. Itu yang diajarkan kepada kita. Yang di sisinya hanya dia yang mengetahui dan kita tidak mengetahui. Okey. Jadi, dialah zat yang terkumpul padanya seluruh bentuk kesempurnaan. Nampak tak? Dia adalah zat yang mana terkumpul segala kebenaran kesempurnaan. Zat lain tidak ada. Hanya zat Allah ini. Kemudian Allah tempat bergantung dalam menyelesaikan segala keperluan. Ya, dia yang mampu menyelesaikan masalah. Ya. Kalau tidak, kita tidak akan dapat menyelesaikan masalah kerana bila kita minta selain daripada Allah, dia tidak akan dapat mendatangkan kebaikan melainkan kesesatan. Oleh kerana itu Allah berfirman di dalam surah Jin. Wa annahu kana minal jinni ya'udhuna birijalin wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Di kalangan manusia, di kalangan manusia, lelaki-lelaki di kalangan manusia meminta perlindungan, pertolongan kepada laki-laki di kalangan jin. Wa ma zaduhum illa rahaqa. Tidak disampaikan, tidak diberikan melainkan kesesatan. Ini kaedah kalau kita minta selain daripada Allah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, bila kita minta kena mutlak kepada Allah. Tidak kepada, walaupun kepada orang kata wali ke, ataupun orang yang dah mati di kalangan orang yang soleh lagi syirik. Kita hanya minta kepada Allah sahaja. Ya, barulah sempurna dalam siri doa kita kerana minta kepada yang mampu memberi. Ini masalahnya, kita minta kepada orang yang tak mampu memberi.
Kita minta duit pada orang fakir miskin. Ada dapat. Mereka nak makan sehari pun tak boleh, tiba-tiba kita minta duit. Dengan nilai yang banyak. Begitulah kedudukan bila kita minta kepada manusia, makhluk-makhluk Allah ini, yang mana mereka sendiri memerlukan kepada Allah. Tiba-tiba kita minta kepada mereka. Maka oleh kerana itu mereka tidak mampu untuk memberinya. Ya, memberinya. Baik. Sehingga seluruh manusia sangat memerlukannya untuk mengatasi perkara yang dihadapi kerana dialah zat yang berkuasa untuk menyelesaikannya. Ya, segala manusia menyerahkan kepada Tuhan yang satu ini kerana zat ini sahaja yang mampu untuk menyelesaikannya. Okey. Syekh Muhammad Rashid Redha berkata, seandainya ahli bid'ah, para penyembah kubur dan pengikut khurafat mempunyai pemahaman yang lurus dan keimanan yang benar dalam memahami maksud dari hikmah ini, tentu tidak akan ada seorang pun dari mereka yang sudi mendatangi kuburan orang soleh agar dipenuhi hajatnya. Jika juga tidak akan ada seorang pun dari mereka yang mengunjungi dukun pendusta yang mengaku menguasai alam ghaib. Mereka yang diseru itu seluruhnya, baik yang masih hidup yakni dukun maupun yang telah meninggal jenazah orang soleh, tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyelesaikan perkara yang baik berhubung dengan alam ghaib maupun dalam nyata sebagaimana yang diyakinkan oleh orang-orang bodoh, ya, di kalangan manusia. Baik. Dalam bab ini dikaitkan dengan Syekh Muhammad Rashid Redha. Ya, Syekh Muhammad Rashid Redha, siapa dia ni? Ya. Syekh Muhammad Rashid Redha ini adalah ulama besar di Al-Azhar dan dia di antara ulama sunnah. Ya, ulama yang bercanggah dengan orang lain ni. Ya, dia di antara ulama yang cuba membuat rujukan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh Muhammad Rashid Redha rahimahullah. Ya, dia di antara orang yang cuba membawa kembali kepada jalan yang betul di kalangan ulama Azhar, dan dia agak tidak sama dalam pendapat dia dengan Muhammad Abduh. Ini di antara ulama yang terkenal, Muhammad Rashid Redha. Dia berkata, disebabkan dia berada di Mesir. Tuan-tuan, perempuan, Mesir merupakan satu negeri yang mana negeri yang kita tidak nafikan cerita-cerita yang begitu hebat berlaku di negeri tersebut. Itu. Dan kedua, kedudukan, ya, negeri itu pernah diperintah oleh tentera-tentera Islam ataupun panglima-panglima Islam seperti Bibers ataupun Saifuddin Qutus, Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, merupakan satu perkara yang penting untuk kita ketahui. Dia mempunyai sejarah dia yang tersendiri. Kemudian dimasukkan dalam bab ini, ramai pula disebabkan Mesir ini pernah diperintah oleh golongan-golongan Syiah. Ya, Syiah di zaman Fatimiyah. Oleh kerana itu, kalau tuan-tuan dan puan tahu, Al-Azhar itu adalah dibina di zaman Fatimiyah. Ya, panjang ceritanya, namun kita ringkaskan dalam bab ini. Muncul ulama yang besar seperti Rashid Redha ini membetulkan jalan-jalan golongan-golongan yang telah tersesat. Seperti bagi mereka penyembah-penyembah kubur yang mohon doa kepada kubur, ya, ahli kubur. Kalau kita pergi ke Al-Azhar, Universiti Azhar, di depan tu ada satu Masjid Husain dikatakan. Ya, kononnya kepala Saidina Husain ada di sana. Ya, ditanam di sana dan mereka memuja kubur tu. Ya, berdoa, ramai orang masuk. Saya masuk kerana nak tengok apa dia. Mula kita tak tahu juga. Yang mereka kata Husain. Ya, kita pun pergi tengok, dibagi tahu dan kita tengoklah acara-acara yang dibuat. Ya, betul-betul dia cross the Masjidil Al-Azhar, dia di kawasan itu. Jadi itu juga terdapat kubur-kubur Al-Badawi, kubur-kubur Imam Ash-Shafi'i,
kubur-kubur, berbagai-bagai kubur yang mana setengah mereka menjadikan kubur-kubur itu tempat mereka berdoa, menunaikan hajat. Sebiji macam Pakistan. Ya, sebiji macam Pakistan seperti waktu kami di Pakistan dulu, ada satu kubur di tepi pantai Karachi. Ya, di mana kubur itu dikatakan kubur Abdullah Ghazi. Kelebihan kubur itu dikatakan boleh yang mana disebabkan kubur itulah maka tidak berlaku tsunami di Karachi. Okey, maka tak berlaku tsunami di Karachi. Itulah cerita dia. Dan hanya penuh dengan penipuan dalam bab-bab yang begitu. Okey. Jadi Rashid Ridha ni dia berada pada kaum yang menyembah kubur. Syekh Muhammad Rashid Ridha berkata, seandainya ahli bid'ah dan para penyembah kubur dan pengikut khurafat mempunyai pemahaman yang lurus dan keimanan yang benar dalam memahami maksud dari hikmah ini, tentu tidak akan ada seorang pun dari mereka yang sudi mendatangi kuburan orang soleh agar terpenuhi hajatnya, kan? Tak ada mereka akan pergi ke kubur orang-orang yang dianggap soleh. Lalu dipuja, diminta. Dan yang terbaru yang kita tengok dalam petikan akhbar ataupun TV, di Mesir itu apabila mereka nak buat jalan, terpaksa kubur yang dikatakan wali itu terpaksa dirobohkan. Dan mereka bersedia untuk diangkatkan, kalau ada tulang-tulang tu diangkat, dipindah ke tempat lain. Tuan-tuan dan puan-puan, bila didatangkan alat-alat pencokil apa semua, waktu nak gali kubur tu dah digali, satu tulang manusia pun tak ada. Yang mana mereka datang berdoa kata Tok Wali, Tok Syekh yang hebat ini, tiba-tiba tengok dalam kubur tak ada tulang pun, tulang manusia. Yang ada tulang yang berbentuk keldai ataupun lembu. Subhanallah, bagaimana masyarakat tertipu dengan yang ada di dalam kubur. Habis selama ni berdoa ingat Tok Wali, rupanya tulang lembu dengan ataupun tulang keldai yang ada dalam tu. Yang sehingga disiarkan dalam akhbar-akhbar. Ya, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan betapa fitnahnya orang-orang yang menyembah kubur ni. Jahil. Ya, jahil berdoa kepada kubur. Hari ini kita berhadapan dengan masalah golongan-golongan tarikat yang ada sekarang ini, yang tengah nak dihalalkan, mereka itu adalah penyembah-penyembah kubur. Ya. Nazim ke, siapa lagi, Hisham ke, siapa lagi. Na'udzubillah, mereka itu adalah penyembah-penyembah kubur. Bagaimana boleh kita mengikut mereka? Bagaimana kita nak menjadikan diri kita syirik kepada Allah, sedangkan Allah mengarahkan kita mengabdikan diri kerana Allah mata-mata. Oleh kerana itu memang akan berlaku pertembungan kita dengan golongan-golongan ini. Memang akan berlaku kerana berkaitan dengan akidah yang sahih. Okey. Kemudian kelima, maksud tidak beranak dan tidak pula diperanakkan adalah Allah Ta'ala dengan segala kesempurnaan dan kuasaannya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Seandainya dia adalah zat yang diperanakkan, berarti keberadaannya didahulu oleh ketiadaan. Seandainya dia adalah zat yang beranak, maka hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Kerana keyakinan seperti ini mengharuskan keberadaan sembahan-sembahan selain Allah. Ini dia. Ya, ini di antara perkara yang na'udzubillah min zalik, yang dianuti sebahagian daripada kalangan agama-agama yang di luar sana yang bukan agama Islam. Di antara konsep Trinity, ya, di antara konsep Hindu, ya, Tuhan-Tuhan yang dilahirkan, Tuhan-Tuhan yang disembah itu merupakan Tuhan-Tuhan yang dilahirkan dengan berbagai-bagai bentuk. Maka na'udzubillah, ia merupakan syirik. Jika dia dilahirkan, berarti dia ada permulaannya. Jadi bila ada permulaannya, maka dia adalah bersifat lemah dan dhaif. Baik. Kemudian,
Jika dia termasuk zat yang boleh beranak, yang ni Tuhan tu beranak, maka ia merupakan satu benda yang mengelirukan. Ya. Bagaimana satu Tuhan memerlukan satu perkara, yakni perlukan anak. Sedangkan kita tahu bahawa sifat Tuhan ini adalah bersih, dia tidak memerlukan apa-apa sekalipun dari makhluk yang diciptakannya. Walaupun kita ni, dia tak perlu. Dia tidak memerlukan kita, dia tidak memerlukan arash, dia tidak memerlukan dan tiada satu pun makhluknya yang setara dengannya. Dia adalah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Zat yang tidak sama. Nama-namanya tidak sama. Sifat-sifatnya tidak sama. Dan pekerjaan-pekerjaannya juga tidak sama. Surah Al-Ikhlas maknanya setara sepertiga dari Al-Quran. Ia menghapuskan seluruh jenis syirik kerana maknanya yang meliputi seluruh jenis tauhid. Okey. Surah Al-Ikhlas yang dikatakan sepertiga Al-Quran ialah disebabkan dalam Al-Quran 1/3-nya itu adalah membicarakan masalah tauhid. Masalah tauhid. Oleh kerana itu nilaian surah Al-Ikhlas 1/3 dan dalam surah Al-Ikhlas semuanya tauhid. Baik. Ketujuh, maksud sesungguhnya orang itu telah meminta dengan namanya yang jika dia diminta dengan nama itu, nescaya dia akan mengkabulkan. Dan jika orang yang berdoa dengannya, nescaya Allah akan menjawabnya. Ya. Dengan arti kata lain, cara berdoa itu, lafaz yang dikatakan oleh lelaki ini adalah lafaz yang mana lafaz yang cukup agung. Bukan lelaki ini buat bid'ah pula. Ya, setengah orang kata, nampak lelaki ini buat bid'ah. Berarti orang ni tak faham konsep bid'ah. Benda ni adalah amalan di antara amalan orang-orang yang terdahulu yang dibaca. Cuma apabila dibaca di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membenarkan. Rasulullah membenarkan lafaz-lafaz tersebut kerana lafaz itu bersih, tidak ada unsur syirik. Bukan orang tu buat bidah. Bila Rasulullah ada dan membenarkan, itu nama dia takrir. Tapi orang yang jahil ni bab hadis, dia tak nampak benda tu, dia kata orang tu pun buat bid'ah juga. Ya, di zaman Rasulullah. Apa ni? Ya, tak belajar hadis, tak pandai. Orang tu bertaraf ustaz pula tu, berceramah bebas pula tu, pun bercakap yang serupa juga. Ya, yang paling penting jahil. Ya, jahil tak faham tentang ilmu hadis. Ketujuh, maksud dah. Sebagaimana hal ini juga menunjukkan keutamaan dari doa itu sendiri, kerana doa itu adalah secara yang sangat efektif untuk mendapat sesuatu yang dipinta dari Allah Ta'ala. Dengan arti kata lain, cara kita meminta kepada Allah pun ada caranya yang tersendiri, yang mana ianya bukan boleh nak minta saja-saja, beradablah juga. Walaupun dia maha pemurah, dia akan bagi, tetapi beradab. Maksud beradab, ikut prosedur ataupun ikut SOP dia cara berdoa. Bagaimana cara berdoa? Mulakan dengan memuji Allah, selawat ke atas Nabi dan masukkanlah unsur-unsur doa yang betul, ya, termasuk dalam bab tawassul kepada Allah dengan cara yang betul. Kedelapan yang dimaksudkan dengan namanya, yang jika dia diminta dengan nama tersebut, dia akan mengkabulkannya. Atau seperti yang disebutkan dalam riwayat lain, nama yang paling agung adalah salah satu nama di antara nama-namanya. Para ulama berbeza pendapat dalam hal menentukannya. Ya, dengan arti kata lain, cara menyebut itu dengan sebutan nama-nama yang terpilih, nama-nama agung yang Allah milik Allah.
ya, yang terpilih ini, maka kita kalau berdoa Allah akan terimanya. Oleh kerana itu dalam bab doa adalah di antara perkara-perkara di kalangan orang-orang yang terdahulu, ya, memiliki kehebatan di antara sebabnya mereka tahu kalimah-kalimah yang disebut Allah akan kabul. Ya, Allah akan kabul. Oleh kerana itu kita diarahkan untuk menyebut kalimah-kalimah ini kalau kita nakkan Allah kabulkan doa kita. Adapun nama-nama yang agung ini para ulama berbeza pendapat dalam menentukannya. Allah Ta'ala sendiri menyembunyikan nama tersebut, mungkin ada tujuan tersembunyi yang sangat agung. Di antaranya adalah para hamba yang berdoa mencari-cari nama tersebut sehingga dia memohon dengan seluruh namanya dan memperbanyakkan doa sehingga pahala yang mereka berdapatkan bertambah banyak juga. Yang seperti ini sebagaimana disembunyikan kapan saat pasti dari Lailatul Qadar dan waktu mustajab di hari Jumaat. Seluruhnya bertujuan agar setiap hamba lebih giat lagi dalam berdoa dan semakin banyak pahala yang didapatkan dari kesungguhannya. Ya. Dengan arti kata lain, kadang-kadang berselisih pandangan ulama nama-nama yang agung ini. Apa nama-nama yang agung ini? Namun begitu, Allah merahsiakan kerana apa? Ada hikmah yang terkandung supaya umatnya, umat Muhammad ini bersungguh-sungguh ataupun makhluknya bersungguh-sungguh, ya, mencari kalimah Allah ini dan berterusan dalam suri meminta kepada Allah. Bila kita berterusan, berarti kita ini ada komitmen yang tinggi terhadap Allah. Dan kita bersungguh-sungguh sehingga sampai satu hari kita bertemu kalimah nama yang agung ini. Maka bila bertemu dengan nama yang agung ini, maka kita menyaksikan bagaimana Allah mustajabkan doa. Ya, pasal saya teringat kisah seorang Bani Israel yang mana dia mengenali nama Allah yang agung, ya, sehingga doa dia mustajab. Doa dia mustajab. Ya. Tapi dia salah gunakan. Bila doa dia mustajab, dia salah gunakan, ya, kelebihan dia. Dan juga disebutkan di antara seperti mana malam Lailatul Qadar yang disembunyikan. Ya, kita tak tahu bila malam Lailatul Qadar. Secara kasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu waktu Lailatul Qadar itu kebanyakannya, ya, pada malam-malam yang ganjil. 10 akhir Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Yang mana satu? Maka kita diarahkan cari. Semua hadis ada menceritakan tarikh-tarikh tersebut. 21 ada, 23 ada, 25 ada, 27 paling banyak, 29 ada disebut. Tetapi yang mana satu itu bergantung kepada kita nak mencari ataupun tidak. Itu satu. Dan kedua, ini macam saya kan, saya pergi ke Mekah. Jatuh puasa pada hari Sabtu di Mekah. Di Malaysia hari Ahad. Okey. Jadi kalau saya berada di Malaysia pada waktu hari 21 di Mekah, di Malaysia baru 20. Kalau saya puasa 22 di Mekah, maka di Malaysia baru 21. Tak mana satu Lailatul Qadar saya ni kan, dia jadi isu. Ya, tak mana satu. Maka kita katakan ikut ahlul balad lah. Ikut ahlul balad. Tarikh tersebut ikut ahlul balad. Jangan kita pening kepala. Ya. Baik. Begitulah seterusnya. Maka kita akan bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Ya, begitu juga kita bersungguh-sungguh mencari doa yang mustajab. Okey. Kemudian ke-9, Ibnu Allan berkata pendapat yang paling benar maksud namanya yang bermula, yang termulia adalah lafaz jalalah. Ya, kalimah yang dimaksudkan kalimah yang mulia itu adalah lafaz jalalah, yakni Allah. Ya, kalimah jalalah, kalimah yang sempurna itu adalah kalimah Allah. Yang kita sebut selalu. Kalimah Allah yang selalu je kita sebut. Maka itu adalah kalimah yang mulia. Kemudian, inilah pendapat kebanyakan ulama kerana nama ini memiliki kelebihan dibandingkan nama-nama lain dan adanya kekhususan yang tidak dimiliki nama-nama Allah yang lain. Ya, pada kalimah Allah ini dia merangkumi banyak benda. Berbandingkan nama-nama yang lain, dia hanya merangkumi kepada satu maksud.
Ya, macam Ar-Rahman satu maksud, Al-Malik satu maksud dan lain-lainnya. Baik. Yang ke-10, pensyarah buku ini menyatakan para ulama dalam penentuan nama ini terbagi menjadi 40 pendapat yang berlainan. 40 pendapat. Ya, 40 pendapat. Kemudian pendapat kita kena faham bila ijtihad dan pendapat ini kadang-kadang betul dan salah. Hal ini telah dibahaskan secara tersendiri oleh Imam As-Sayuti dalam Musannaf. Menurut Ibnu Hajar, pendapat yang paling kuat ditinjau dari sisi sanad adalah seperti yang tercantum di dalam hadis ini, iaitu Allah, tiada sembahan yang selain Allah yang Maha Esa, engkaulah tempat bergantung segala sesuatu, engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak satu pun makhluk yang setara denganmu. Jadi nama tu ataupun nama Allah itu yang berbentuk doa ini adalah di antara sifat doa yang mustajab ataupun kalimah-kalimah yang mustajab untuk dijadikan doa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah jumpa kalimah di antara kalimah-kalimah yang mustajab ialah dengan cara menyebut kalimah yang betul. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahad as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti kita berdoa dengan kalimah ini, insya-Allah ia termasuk dalam doa-doa mustajab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, bulan Ramadan, sikit. Hadis yang ke-115. Doa pagi dan petang. Ini di antara doa ataupun zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita supaya ianya menjadikan kekuatan kepada kita ataupun pertahanan kepada kita, wiqayah ataupun menjadikan ianya ketenangan jiwa kepada kita dan berbagai-bagai. Oleh kerana itu, dalam memastikan zikir-zikir ini warid daripada hadis, maka barulah kita dapat kelebihannya. Selagi zikir itu tidak terdapat di dalam hadis, ya, maka seolah-olah kita mengadakan satu zikir yang baru, belum tentu ia dapat memberikan fadilat kepada kita. Ya, kalau zikir itu tak ada dalil, tidak ada fadilat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, senang je, simple je. Zikir yang tidak ada dalil, tidak ada fadilat. Seperti Hasbi Rabbi Jalallah yang banyak orang menyanyikan. Hasbi Rabbi Jalallah. Itu tak ada. Ya. Tidak ada pahala. Bahkan ianya merupakan zikir-zikir dalam bentuk zikir yang syubhah, yang boleh mendatangkan kepada syirik, khurafat, maka dielakkan. Ya. Seperti juga zikir yang dibaca oleh Al-Arqam yang diambil daripada Syiah. Li khamsatun fi biha. Ya, Mustafa, Murtada, ya, Fatimah wa binaihima. Okey. Itu di antara zikir yang dibaca oleh golongan-golongan Al-Arqam pada satu ketika dahulu selepas solat. 5 perkara yang boleh membuang wabak, apa dia? Mustafa, yang disebut Mustafa, Murtada, yakni Ali, Fatimah dan Hasan dan Husin. Clear daripada Syiah. Maka zikir ini tak diterima oleh Allah. Cakap macam mana pun saya kata memang tak diterima oleh Allah. Kerana ada syirik yang meletakkan Ali sebagai, Fatimah sebagai benteng-benteng daripada wabak. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga zikir, ya, yang dinyanyikan oleh setengah orang, ya, senyap-senyap dia. Ilahi lastulil firdaus. Ya, yang mana lagu ini, ya, dijadikan seperti zikir munajat mereka. Pernah saya ikut seperti zikir munajat di Padang Serai sana satu ketika dahulu, ya, sebelum kita faham sunnah. Dan ini di antara zikir-zikir yang dibawa oleh Al-Arqam pun satu
ia merupakan satu zikir yang tidak warid dalam hadis, sudah tentu ianya tertolak, confirm tertolak. Tak perlu cakap banyak. Ya, kita tak nak orang bercakap banyak kerana kita berdiri di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Apatah lagi zikir pagi dan petang. Kerana masyarakat ini suka nak kebaikan tapi dia mencipta zikir-zikir. Na'udzubillah. Apabila zikir-zikir itu dibuat, dicipta dengan kononnya bentuk sedih lah, ya, kita pun tak faham macam mana mereka boleh buat perkara yang begitu, sedangkan perkara-perkara itu adalah amalan yang warid daripada Rasulullah SAW. Ya. Maka akhirnya kita melihat ada zikir pagi, petang yang lain. Ada zikir hari-hari tertentu. Ada zikir akhir tahun, awal tahun. Ada zikir pagi Isnin, petang Jumaat lah. Berbagai-bagai zikir lah, senang cerita. Yang mana ianya memang bercanggah. Ya, yang tidak ada dalil. Maka elakkan. Maka sekarang kita melihat zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini adalah zikir yang warid daripada hadis untuk kebaikan kita, untuk perlindungan kita, untuk mendapat ganjaran kita, untuk penghapusan dosa kita. Selain daripada zikir itu, kalau kita beramal, maka tidak ada garanti. Tidak ada kepastian apakah ganjaran yang bakal dia dapat. Dia tak pasti. Maka di sini kita lihat apakah hadis yang disebutkan. Di antara zikir-zikir yang warid di dalam hadis. Hadis yang ke-115. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbahaha yaqulu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Wa idza amsa qala misla dhalika illa annahu qala wa ilaikal masir. Apakah maksud dia? Dahulu Rasulullah SAW bila tiba waktu subuh, dia baginda membaca doa ini. Yang ini dengan maksudnya, ya Allah, hanya dengan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Hanya dengan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, waktu petang. Hanya dengan pertolonganmu kami hidup. Hanya dengan pertolonganmu kami mati. Dan hanya kepadamu lah kami akan dibangkitkan. Dan jika memasuki waktu petang, baginda membaca doa yang sama, tetapi pada akhir kalimah doa itu, maka dia dibaca, kepadamu ya Allah kami akan dikembalikan. Okey? Jadi itu dia. Doa yang warid daripada hadis ini, ya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ataupun bila waktu petang, Allahumma amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Maka dua-dua itu dibaca satu dibaca di waktu pagi dan satu lagi dibaca di waktu petang. Semuanya warid di dalam hadis. Kandungan hadis. Pertama, doa Nabi, ya Allah, hanya dengan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi dengan bantuan dan limpahan rahmatmu. Kami memasuki waktu pagi. Engkaulah yang mencipta kami di waktu subuh. An-Nawawi mengulaskan. Ketahuilah bahawa waktu terbaik untuk berzikir di siang hari adalah selesai solat subuh. Ya. Ini di antara perkara yang dikaitkan dengan waktu zikir. Zikir pagi, waktu pagi. Zikir petang, waktu petang. Cuma apabila kita mendengar daripada hujah di kalangan para ulama macam Syekh Saleh Fauzan, bagaimanakah bolehkah kita baca zikir pagi itu awal, yakni waktu sebelum subuh misalan, ada kelapangan kita baca. Ataupun waktu asar dah nak masuk, ya, dalam 10-20 minit kita baca. Boleh ke? Ataupun lepas waktu asar masuk maghrib sampai malam
boleh ke? Jadi kalau ikutkan secara fatwa yang diterangkan oleh Syekh Fauzan, ya, mengatakan boleh. Kalau kita agak tak ada masa, maka boleh ambil waktu tu dan baca. Janji dia sudah hampir masuk subuh. Ya. Dan sampai bila zikir itu boleh ditahan lagi? Ya, boleh dibaca lagi. Di kalangan zikir-zikir pagi itu boleh sampai macam waktu sekarang pun boleh lagi. Boleh lagi baca. Dan kalau zikir petang pula, sebelum asar sedikit pun boleh baca. Dan sehingga pukul 11 malam, 12 malam pun boleh lagi. Ya, ini di antara pandangan mereka dalam bab membaca zikir tersebut yang dikatakan zikir pagi dan petang. Pandangan. Kandungan hadis. Pertama, doa Nabi, ya Allah, hanya dengan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dengan bantuan dan limpahan rahmatmu kami memasuki waktu pagi. Engkaulah yang mencipta kami di waktu subuh. An-Nawawi mengulaskan, ketahuilah bahawa waktu terbaik berzikir di siang hari adalah selepas solat subuh. Kata Ibn Allan, pada waktu pagi mendapat keutamaan kerana disaksikan oleh para malaikat. Jadi, dalam khilaf bab ini, ya, adakah dibaca di waktu-waktu yang lain tu tak menjadi masalah. Tetapi paling afdal dibaca adalah selepas habis zikir solat subuh. Ataupun habis zikir solat asar, kita baca zikir ini. Berbeza pendapat apa sebabnya? Ya, yang di antara Ibn Allan mengatakan, kita tahu bahawa perubahan malaikat pagi dan petang itu berlaku di waktu subuh. Maka di waktu itu perubahan malaikat yang mana di kalangan malaikat membawa zikir-zikir kita, amalan-amalan kita naik ke atas langit. Itu yang special. Yang disebutkan istimewa dia. Kedua, sabda Nabi, hanya dengan pertolonganmu kami hidup dan kami mati. Semua perbuatan yang kami kerjakan semasa hidup yang merupakan amalan soleh, hanya kami tujuan dengan keikhlasan untuk mendapatkan wajah keredaan Allah. Ya, kita nak dapatkan di atas nama mencari keredaan Allah. Dan mendekatkan diri kepadanya, kerana engkaulah satu-satu zat yang berhak untuk menerimanya. Engkau yang membuat petunjuk dan membentangkan jalannya dan memudahkan kami dalam melakukannya. Seluruh amalan yang kami lakukan berasal darimu dan kami tujukan hanya kepadamu. Dengan arti kata lain, seseorang itu bila melakukan walau amalan soleh, dia kena tahu bahawa dengan izin Allah. Jangan dikata di syok ni aku. Semuanya aku. Ya, dia tidak melapikkan bahawa Allah yang mengizinkan. Salah tu. Tetapi bila dia mengatakan dengan izin Allah. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dengar laungan azan, apa dikatakan? Hayya 'alas salah. Ya, marilah mengerjakan sembahyang. Apa kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada satu pun kekuatan melainkan kekuatan dengan izin Allah. Berarti kita pergi masjid tu, ya, dengan izin Allah. Kekuatan tu Allah bagi. Kalau tiba-tiba pop sakit, ya, subhanallah. Sakit. Tuan-tuan dan perempuan, sakit ni datang dalam berbagai bentuk. Ni menggerunkan. Abang sahabat saya tu ialah adalah isu lumpuh. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, daripada sehat tiba-tiba lumpuh. Ya. Nak solat tak boleh bergerak, tangan tak boleh angkat apa semua. Jiwa tu masih lagi nak solat. Bagaimana nak menyucinya? Ya. Subhanallah. Okey, nampak tak? Oleh kerana tu bila disebutkan hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Bila dikatakan
Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. La haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada kekuatan ya melainkan dengan izin Allah. Arti kata kita nak pergi sembahyang pun dengan izin Allah. Jangan kata kita syok sendiri, hebatnya aku, hebatnya aku. Ya, aku boleh pergi solat, aku boleh tahajud, aku boleh qiyamul lail apa semua. Salah. Ucapkan ya, alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah lah kita dapat melakukan perkara-perkara tersebut. Ya. Ini amat penting supaya kita ketahui bahawa tempat asal kita memohon adalah Allah. Ketiga, doa Nabi dan hanya kepadamu kami dibangkitkan. Diucapkan pada pagi hari kerana adanya kesamaan antara bangun dari tidur dan dibangkitkan dari kubur. Kerana pada dua keadaan ini, panca indera tidak bekerja. Tidur itu disebut juga sebagai kematian kecil. Sedangkan meninggal itu disebut sebagai kematian yang besar. Bangkit dari keduanya adalah kembali kepada kehidupan yang baru. Ini di antara perkara yang menggerunkan bagi saya, ianya menggerunkan kerana apa? Kerana kita terpaksa membicarakan berkaitan hanya kepadamu lah kami akan dibangkitkan. Ya, kita baca fa asbahna was Allah bika asbahna bika amsayna bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Seolah-olah kita bangun tidur tu, kita bangun daripada mati kecil. Selamat, alhamdulillah kita hidup balik. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, bayangkan bila kita bangun-bangun dah bukan kita berada di waktu di alam dunia dah. Kita dah dibangunkan pada alam barzakh. Bangun-bangun kita dah berada di alam barzakh. Waktu itu adalah waktu yang paling menyedihkan kepada kita. Waktu kita nak bertaubat, tak dan lagi. Waktu kita nak melakukan amalan soleh, tak dan lagi. Dah tak boleh lagi. Waktu itulah baru kita menyesal. Saya tak dapat nak menceritakan, melainkan kita dapat menggambarkan bagaimana orang yang berada di alam barzah itu mau kembali tapi tak dapat kembali. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita dah kembali, dah masuk alam barzah, nak kembali tak boleh. Hanya tinggal cita-cita. Bagaimana orang yang pernah pergi umrah dapat tengok dalam TV je, nak pergi tak boleh. Kalau tidak cukup syarat-syaratnya. Itu umrah mungkinlah boleh pergi balik. Kita nak pergi ke satu tempat, ya. Dengan bersusah payah kita pergi sampai lepas tu kita balik. Sedangkan nak pergi itu dah satu bab, maka tak boleh. Tak semudah itu. Apatah lagi alam barzah, yang mana alam ini memisahkan kehidupan dunia kita. Dan kita berada di atas dunia. Maka kita nak kembali, tak boleh. Habis dah tempoh kita. Maka kalau itulah berlaku pada diri kita, alangkah ruginya kita tidak menyediakan pada awal-awal lagi. Ya subhanallah. Minta lindung kepada Allah. Minta lindung kepada Allah. Baik. Jadi dalam bab ini merupakan satu perkara yang menggerunkan bagi saya apabila kita mengatakan ya Allah, seperti mana yang kita doakan, ya, hanya kepadamu lah kami dibangkitkan. Ya, hanya kepadamu lah kami akan dibangkitkan, mengisyaratkan kepada kita ini kena sentiasa dalam keadaan berhati-hati, kehidupan kita hanya sementara. Keempat, sabda Nabi dan hanya kepadamu lah kami dikembalikan, diucapkan pada petang menjelang malam, di mana saat itu waktu beranjak ke perbaringan. Dizikirkan, diucapkan pada saat-saat yang tepat kerana adanya kesamaan ke pembaringan, tempat baring. Dizikirkan ni diucapkan pada saat yang tepat kerana adanya kesamaan antara tidur dengan kematian. Saat tidur ataupun meninggal, roh terpisah dari jasad dan akan kembali kepada penciptanya. Allah akan terus menggenggamkan roh dari orang-orang yang telah ditakdirkan kematian
dan mengirim kembali roh-roh orang yang tidur sampai pada waktu yang ditentukan. Ya, dengan arti kata lain, seseorang yang telah mati ini, ya, maka dia telah berada di alam yang lain. Yang Allah pegangkan roh itu dan dia tidak kembalikan. Ini disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan roh yang dipegang, roh yang dilepaskan. Alhamdulillah kita bangun tidur tu boleh bangun, roh kita dilepaskan balik. Tapi na'udzubillah kita takut bila kita ni, roh kita dipegang, tak dikembalikan. Maka disitulah yang disebutkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dikembalikan oleh Allah, maka waktu itu barulah kita dapat melihat amalan-amalan yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Minta lindung kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan minta lindung kepada Allah, ya, dan minta Allah berikan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat. Seterusnya memberatkan timbangan kita di sisinya nanti. Jadi ini di antara zikir-zikir yang mana merupakan zikir pagi dan petang. Itu baru satu, sedangkan zikir pagi dan petang kalau ikutkan banyak. Ya, mana buku dia? Zikir pagi dan petang banyak. Tuan-tuan dan puan-puan beramal. Zikir-zikir pagi dan petang sehingga kan yang dikatakan bahawa az-zakirin Allah katsiran waz-zakirat, termasuk orang-orang yang membaca zikir selepas solat dan juga zikir pagi dan petang. Ya, itu termasuk dalam orang yang mengingati Allah dengan banyak di kalangan lelaki dan perempuan. Orang yang membaca zikir pagi dan juga orang yang membaca zikir petang termasuk orang yang membaca zikir-zikir selepas solat. Simple. Ya, alhamdulillah simple. Buatlah tuan-tuan dan puan-puan sementara kita mengejar amalan-amalan soleh. Namun ini salah satu zikir sedangkan banyak. Ya, zikir yang dibagikan ini dibacakan sekali. Dia ada zikir yang dibacakan 3 kali. Ya, maka kita membacanya mengikut apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lepas tu bergantung kepada kita lah nak membacanya ke tidak. Bab yang berikutnya doa sapu jagat. Apa doa sapu jagat ni? Ya. Doa sapu, ingat doa sapu janggut. Amin. Tak, bukan maksudnya begitu. Doa sapu jagat ni doa yang menyeluruh, ya, dikatakan doa yang menyeluruh. Itu pasal sapu jagat istilah Indonesia. Bukan, mula saya baca sapu jagat, ini silap ke doa sapu janggut. Ya, tak, rupanya doa sapu jagat adalah doa yang menyeluruh yang dibacakan dalam konteks satu kalimah tapi menyeluruh. Ya. Kita nak sebut, ya Allah selamatlah isteri aku, anak aku, mat, dolah, me'ah, joyah, kulub. Kan? Nak doa tu satu. Ya. Tapi bila kita baca, ya Allah selamatkanlah keturunan aku. Habis tok nenek, cucu, cicit keturunan. Ya, keturunan kita, anak kita, cucu kita, cicit, piut, piat sampai ke bawah tu terselamat. Terima doa tu. Ya. Seperti mana yang Rasulullah kata, bila kita melihat orang-orang yang cacat, apa yang perlu kita lakukan? Maka baca doa alhamdulillahilladzi a'fani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Bila kita baca doa tersebut, insya-Allah kita terpelihara, keturunan kita semua terpelihara dari kecacatan tersebut. Ya, kita tak khususkan. Doa tu umum untuk kita dan keturunan kita. Maka baca. Tapi siapa ramai yang tak baca? Dia tengok orang cacat sekadar cacat atau lihat macam itu saja ataupun mungkin mempelecehkan. Sedangkan kita boleh mendapat ganjaran pahala dan pemeliharaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya teringatlah dalam kisah ni. Orang kampung ini pengalaman berkaitan dengan orang kampung. Seorang perempuan ni dia mengandung, tengah mengandung. Seorang budak lelaki ni, ya, dia sumbing. Sumbing ni dia mulut tu kan sumbing. Yalah budak muda berjalan naik basikal zaman-zaman kami dulu kan.
Jadi bila dia singgah rumah orang ni, lalu orang kampung, kawan saudara mara pun. Si kakak yang mengandung, makcik yang mengandung ni, dah meninggal pun orang tu. Ya. Kata, aku ni tak suka sungguh tengok kamu ni, muka sumbing macam ni. Pergi sana, pergi sana. Ucapan-ucapan yang begitu berbahaya, ibu-ibu. Terutamanya ibu-ibu yang mengandung. Kerana apa? Itu pasal Rasulullah SAW arahkan kita, bila nampak perkara-perkara yang begitu, hendaklah kita membaca doa. Doa yang mana? Doa untuk mendapatkan perlindungan diri kita, anak-anak kita dan zuriat-zuriat selepas itu. Ambil doa tu, carilah. Apa dia? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimma khalaqa tafdila. Semenjak, ialah buat saya hafal ni, semenjak kita dapat anak yang pertama tu. Ya, terus kita jaga. Minta lindung. Ya, berbagai-bagai peristiwa orang kampung, kita berhadapan dengan orang kampung, pemikirannya pemikiran tahyulat. Ya, kita nak hadap tu bukan senang, tuan-tuan dan puan-puan. Kepercayaan itu kita tak percaya, tapi orang kampung berbicara dengan bukti-bukti yang mana kita waktu tu dalam permulaan belajar agama. Ya. Orang kampung kata, kalau kamu mengandung jangan tutup mata air. Itu berkaitan dengan orang yang dibendang di sawah. Jangan tutup mata air. Tiba-tiba lahir seorang tu tak ada, maaf kata, tak ada lubang dubur. Orang mula bercakap. Itulah dia ni dulu tangkap ikan apa tutup apa tu. Waktu tu kita di zaman kecil-kecil dulu, yalah, nak percaya pun tidak, tapi dah bercerita macam itu, tak ada ilmu kan. Okey, yang pertama tadi, yang berkaitan orang perempuan tu bila dia kata, aku menyampah tengok kamu yang sumbing tu, Allah uji dia. Allah uji dia. Lahir anak sumbing. Sama sebiji sumbing. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, sadaqah Rasulullah. Rasulullah ajar baca doa. Allah dah uji dia sebagai mana Allah nak uji hamba-hamba Allah. Ya. Maka kita baca doa, minta perlindungan. Bukan pergi kutuk dia. Okay. Jadi Alhamdulillah. Bila kita tengok tu, baru kita faham. Ya, barulah kita faham. Kemudian, bila seorang tu, saya teringat orang kata, jangan kamu kalau mengandung anak, isteri kamu mengandung anak, ya, jangan sembelih binatang, jangan buat tu, jangan buat ni. Ini orang kampung, ya, orang kampung ni sakit jugalah. Ya. Waktu isteri saya mengandung waktu tu, saya waktu tu di Pakistan, korban dapat dalam 13 ekor, ya, kambing nak dikorbankan. Ujian tu datang, ya, bisikan-bisikan syaitan datang. Ya. Lalu saya kata, ya Allah, aku beriman dengan kamu. Segala-galanya pada kamu. Aku nak melakukan amalan soleh hanya untukmu. Ya, aku tidak takut apa yang orang kata tu. Berdoa, ya Allah, jangan jadikan ini sebagai alasan pada manusia akan mensyirikkan kamu. Sembelih, ya, sembelih kambing. Alhamdulillah. Tak ada apa budak tu. Dia lahir-lahir tak ada apa. Tak ada pula macam tanduk kambing ke. Ya, tak ada pula nampak keluar darah ke, apa tengkuknya ke. Tak ada. Alhamdulillah. Ya. Kerana orang-orang ni, dia bila nampak budak cacat, dia mula. Itu dinamakan apa ya. Bahasa Perak. Saya pun tak reti nak sebut. Ala kulihal, bila nampak cacat, dia tuduh bapak dia ni dulu bunuh binatang. Bapak dia ni dulu bunuh begini. Bapak dia ni buat ni, buat ni. Jadi akhirnya kepercayaan itu menjadi pegangan. Tak boleh pakai belaka. Oleh kerana bab-bab yang begini, saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan perempuan, misalan pepatah-pepatih kita tu perlu diperbetulkan supaya hilang benda-benda syirik. Misalan, apa dia? Jangan makan dalam periuk. Apa berlaku? Nanti kamu kahwin hari hujan. Itu istilah dia.
itu pepatah Ustaz. Tak. Yang menjadi masalah saya dengar di satu majlis kenduri. Ya. Kenduri abang saya tu hujan lebat. Tiba-tiba 2 orang tu duduk di balai raya tu kata, ini, dia sebut nama abang saya. Ini dulu ni, mungkin dia makan dalam periuk ni. Sampai hujan lebat macam ni. Syirik. Clear syirik. Tuan-tuan dan perempuan, syirik. Walaupun asalnya pepatah-pepatih. Asalnya nak mengelakkan anak-anak kita ni, ya, buruk perangai makan dalam periuk. Tapi bila dibuat macam tu, dia jadi rosak akidah. Itu belum lagi, jangan nyanyi di dapur, nanti kahwin dengan orang tua. Dia sebut kat anak dara. Puncanya, bila dah syok perasan sangat nyanyi sedap, ya, dia terlupa masakan. Itu yang jadi hangit. Dia ambilnya lesung batu sebagai mikrofon, habis cerita. Tetapi, anak-anak yang moden ni pandai jawab. Orang tua pun tak apalah, okey je. Sakit kita. Ya. Jadi oleh kerana itu benda-benda yang begini perlu dibuangkan pada diri kita, pada masyarakat kita supaya ianya tidak menjadi bahan syirik kepada kita dan kepada mereka. Dan mudah-mudahan Allah peliharalah kita dari perkara-perkara tersebut. Baik, insya-Allah kita akan sambungkan pelajaran ini berkaitan dengan doa sapu jagat. Maksudnya doa secara menyeluruh. Ya, doa secara menyeluruh. Itu di antara doa yang dituntut untuk kita baca supaya kita dapat mendoakan dari semua aspek. Ya, semua aspek. Kita nak perincikan kadang-kadang susah. Ya, kadang-kadang doa-doa terlupa. Ustaz, doa saya kat Mekah disusunkan doa-doanya. La ilaha illallah. Terlupa kadang-kadang. Ya. Bila dah banyak sangat dia terlupa. Ya. Jadi oleh kerana itu kita bacakan satu doa yang saya lihat memang doa ini adalah doa yang agung, doa yang menyeluruh. Bacalah. Ya, jadi wallahu alam bisawab. Kita berhenti di sini dahulu. Ya, yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap saya dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka